satu masa ketika dahulu juga nak jadi cikgu ni, nak jadi seorang guru ni, kredit untuk mata pelajaran SPM memadai dapat 3 ataupun 5 sahaja untuk nak cukup syarat nak jadi guru. Tapi hari ini, zaman kamu ni nak jadi guru, sekurang-kurangnya ada 6A dalam peperiksaan SPM. Kemudian STPM mestilah 3.0 ke atas PNGK you punya result tu. Wong Ziang Ying ni daripada mana Sekolah Gaji 23 ke Suara Luar? Sekolah Tugu Ampang Dura Seremban. Seremban ya. Okay. You form 6 ya? Yes. Okay, form 6. Okay, alright. So tingkatan 6, dia mesti syarat dia lepas tingkatan 6 menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana sarjana muda di mana-mana universiti awam. Itu dia punya syarat. Okey. Baik, kita terus saja kepada perkongsian kita pada hari ini, pada malam ni. Nampak slide ni? Nampak. Okey. Nak cari maklumat jadi guru ke ataupun nak cari maklumat apa-apa pun berkaitan dengan kerjaya, pastikan kamu orang kata memilih tempat laluan website yang betul ya. So ini antara contoh website yang betul absah, yang kesahihan, yang ada credibility untuk mendapatkan maklumat. Mungkin di luar sana banyak je kalau kamu cari, contohnya Google, kamu tulis cara nak jadi guru contohnya. So anda ada ramai je yang membuat penulisan, walaupun mungkin ada yang betul penulisan dia buat yang dilakukan, tetapi dari segi credibility dia mungkin tak sama kalau kita ambil maklumat itu datang daripada website yang daripada KPM sendiri. So ini program ijazah sarjana muda perguruan ni ataupun bahasa ringkasnya disebut PISMP. Ini adalah dibuat oleh Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Baik, kita tengok satu persatu kan. Apakah maklumat program untuk program ijazah sarjana muda perguruan ni? Okey, pertama kamu kena tahu maksudnya selepas saja ataupun biasanya sebelum peperiksaan SPM ataupun semasa peperiksaan SPM, iklan untuk memohon program khas program ijazah sarjana muda pendidikan ni akan dikeluarkan lah. So dia ada fasa 1, dia ada fasa 2. Jadi dia akan sama-sama buka iklan ketika masa itu iklan kemasukan ke kolej matrikulasi pun ada, iklan kemasukan ke universiti untuk peringkat diploma pun ada. Dia akan seiring sekali, iklan tu. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar tingkatan 5 fokuslah yang ini untuk buat kita bincang tentang pelajar lepasan SPM dulu. Mana pelajar tingkatan 5, you kena alert lah, kena aware bila iklan tu dikeluarkan. InsyaAllah guru kaunseling kita akan bagi maklumat lah kepada you all melalui by group. Jadi tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak masuk dalam group kaunseling tu, tolong masuk kan. Takut terlepas. Kadang-kadang cikgu pun boleh terlupa juga nak bagi maklumat dekat IG, Instagram dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya ni tanggungjawab sendiri untuk nak dapatkan maklumat tersebut. Dan sentiasa ada dalam website KPM ya, laman web KPM. Okay, ini program dia contohnya adalah dia mempelawa, Kementerian Pendidikan Malaysia mempelawa lulusan CJ Pelajaran Malaysia yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beritizam untuk pengambilan khas program ijazah sarjana muda perguruan PISMP dengan kepujian ambilan fasa 2 tahun 2021. Fasa pertama diambil pada 2020 misalnya kan, bagi memenuhi beberapa keperluan bidang di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan HKC dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Okey, maksudnya apa? Bila dia cakap untuk keperluan sekolah kebangsaan,
Maksudnya untuk cikgu-cikgu ni, kalau kamu masuk program ini, maka kamu akan jadi guru di sekolah rendah. Alah cikgu tak nak lah masuk sekolah rendah, tak best lah, tak apa nama tu, tak mencabar lah nak sekolah menengah. Untuk program di bawah kementerian macam ni lah, maksudnya biasanya yang fasa 1 untuk sekolah menengah, fasa 2 untuk sekolah rendah. Jadi jangan risau, jangan rasa orang kata rendah diri. Seperti yang cikgu nyatakan, apabila kamu dinamakan saja penjawatan kamu adalah pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah, kamu adalah profesional. Sama ada mengajar di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dia bukan, dia tak ada standard. Kalau sekolah menengah lagi bagus ke, no, jawatan tu tak macam tu. Dia sama saja, maksudnya dari segi apa yang membezakannya adalah sasaran, iaitu pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Kalau kamu tanya saya, cikgu, mana lagi susah? Ada orang cakap lagi mengajar darjah 1 lagi senang. Kalau saya secara personal, saya bagi tahu mengajar di sekolah rendah lebih mencabar berbanding mengajar di sekolah menengah. Sebab budak sekolah, pelajar-pelajar sekolah rendah kan, kalau kadang-kadang kalau kamu ingat masa kamu darjah 1, nak pergi tandas pun takut kan. Ada yang sampai terberak dekat dalam kelas, macam-macam kereta yang menangis nak pergi masuk sekolah kan. Kalau kamu tengok kan, adik-adik kamu ataupun kamu dululah masa darjah 1 kan, ada yang pegang botol susu. Jadi cikgu yang mengajar di sekolah rendah tu sangat mencabar untuk nak pujuk, supaya ada juga ibu bapa yang dia takut anak dia asyik tengok aja kan, seminggu 2 minggu dulu kat sekolah, tenung anak dia kat dalam sekolah, takut kau anak dia menangis, tak boleh belajar, tak boleh sesuaikan diri kat sekolah. Berbeza dengan untuk yang sekolah menengah, masuk je form 1, lepas macam tu lah kan, dah besar kan, jadi mudah cikgunya, lebih mudah ataupun boleh urus lah, walaupun adalah yang nakal-nakal sikit, itu biasalah, ciri kanak-kanak memang sifatnya begitu. Okay. So keterangan program kat sini, nama program dia Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Program ini bertujuan untuk apa? Nak latih bakal guru di Institut Pendidikan Guru. Yang ini pensyarah dia adalah dekat IPG, Institut Pendidikan Guru. Ini untuk pelajar lepasan SPM. Nanti yang STPM kita akan cerita bincang tentang di universiti pula. Yang ditetapkan oleh KPM dalam bidang pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan sekolah rendah. Okay. So pemohon, yang kedua, pemohon perlu ikuti program persediaan ijazah sarjana muda perguruan ini selama 12 bulan. Di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh KPM. Masuk setahun, dulu 12 bulan setahun lah di IPG tersebut. Kemudian pemohon yang lulus PPISMP, yang setahun tu dia lulus, 12 bulan tu dia lulus, akan diberi sijil tamat PPISMP dan akan ditawarkan mengikuti pengajian PISMP selama 4 tahun di IPG yang ditetapkan oleh KPM. So maknanya dia ni program dia lebih kurang macam matrikulasi ya. Program college matrikulasi macam cikgu terangkan sebelum ini. Program matrikulasi ni biasanya ataupun pusat asasi kebanyakan universiti menawarkan selama 12 bulan ya. So begitu juga dengan program ni, 12 bulan atau 1 tahun ini adalah untuk program persediaan. Ataupun macam pelajar-pelajar yang nak pergi luar negara, dinamakan sebagai program A-level. Sebelum dia pergi luar negara, dia ada A-level, dia kena ambil beberapa subjek, bahasa dan sebagainya, baru dia akan fly, sama ada nak belajar kat France ataupun nak Japan, Korea dan sebagainya. Maka dia ada orang kata program persediaan. Sama juga nak jadi cikgu ni, dia ada program persediaan selama 1 tahun, 12 bulan ni. Dah tamat, barulah sama je kalau kawan-kawan kita yang mungkin dapat tawaran belajar sebagai engineer, belajar dalam bidang perubatan ataupun belajar dalam bidang mikrobiologi dan sebagainya, kebanyakannya mereka akan belajar dekat ijazah selama 4 tahun. Begitu juga dengan pelajar STPM, dia masuk universiti pun dia ambil kursus ijazah pendidikan sama juga 4 tahun untuk
awak semua akan diakreditasikan ataupun ditauliahkan untuk mendapat sijil sarjana muda ni. Dan kemudian PPI SMP dan PI SMP akan dilaksanakan secara mood sepenuh masa. Maksudnya kalau tak lulus 12 bulan tu, 1 tahun tak dapat sijil tu, maksudnya tak boleh sambung peringkat ijazah. Maka kena buat betul-betul lah bila masuk, belajar betul-betul. InsyaAllah, mana-mana kamu masuk program college matrikulasi ke, pusat asasi ke, semua akan lulus. InsyaAllah semuanya akan lulus. Tak ada yang tak lulus. Melainkan kaki ponteng kelas, tak nak belajar, yang tu memang akan gagal. Confirm tak lulus. Tapi selagi mana ikut saja assignment yang diberikan oleh pensyarah, follow saja sistem dia, ambil exam dan sebagainya, insyaAllah semuanya akan lulus. Okay. Kemudian yang kedua, syarat dan kelayakan asas. Pertama, dia mestilah warga negara Malaysia. So kalau ada kawan kat sini yang warga negara Indonesia, minta maaf, bagi tahu memang awak tak boleh mohon program ini, PISMP ni. Kemudian umur mestilah tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2021 kan. Ini untuk abang dan kakak kamu yang lepas. So kamu ni dia akan bagi tarikh yang lain lah, umur yang lain dan tahun kelahiran yang berbeza. Mestilah sihat tubuh badan. Dan kemudian bonus kepada mereka yang aktif dalam kegiatan core curriculum, jadi presiden kelab sukan ke, kelab koko ke, kelab apalah yang kamu masuk, kelab pencegahan jenayah ke apa sebagainya, aktif, maka merit tu, maka dia sebagai bonus syarat untuk masuk jadi guru ni kan. Sebab apa? Sebab nanti nak jadi cikgu pun akan jadi penasihat kelab kan, penasihat guru pengawas, penasihat guru kelab kaunseling, kelab komputer, kelab sains dan sebagainya. So mereka mana-mana pelajar yang aktif dalam curriculum akan dapat markah bonus lah untuk menjadi seorang guru. Seterusnya yang kelima, mestilah memperoleh grade cemerlang sekurang-kurangnya 5 mata pelajaran di peringkat sijil pelajaran Malaysia. Maksudnya apa? Mestilah sekurang-kurangnya 5A. Grade cemerlang tu 5A. Lagi banyak A, lagilah peluang dia lebih besar, berpotensi untuk nak masuk program ini. Macam cikgu nyatakan tadi sebelum ni, dulu cukup sekurang-kurangnya 5 kepujian. Now dia nak cemerlang 5 mata pelajaran. Bila cemerlang maksudnya 5A. Baru layak untuk masuk jadi untuk program guru ni. Induk tu baru 5. Kemudian mestilah dah dapat 5A tu, daripada 5A tu sekurang-kurangnya grade kepujian ya, mesti dapat kepujian. Tak dapat A pun tak apa, tapi mesti kepujian bagi 3 mata pelajaran berikut. Bahasa Melayu, sejarah dan bahasa Inggeris. Maksudnya tak ada pilihan, subjek kamu ambil 8 subjek, 5A yang ni dapat mestilah kredit. Walaupun kamu dapat 5A kat bahasa Melayu you tak kredit, cakap lulus saja, dia tak terima. Sejarah pun sama, bahasa Inggeris pun sekurang-kurangnya kredit. Sekurang-kurangnya dapat C tambah ke C tolak B dan sebagainya. Okey. Kemudian apakah bidang-bidang pengkhususan sebagai seorang guru ni? Ni antaranya lah untuk sekolah rendah. Pertama, pendidikan muzik di sekolah kebangsaan. Maksudnya bila habis belajar, kamu akan ditempatkan ke sekolah kebangsaan. Kedua, pendidikan Islam. Ketiga, bahasa Inggeris. Dan seterusnya ada sains pendidikan rendah. Dan untuk sekolah SJKC, inilah keperluannya. Selain daripada itu, ada bahasa Cina dan pendidikan rendah, bimbingan dan kaunseling, matematik dan pendidikan rendah, pendidikan awal kanak-kanak. Cikgu ada pendidikan awal kanak-kanak. Kalau kamu ambil kursus pendidikan awal kanak-kanak ni, dia akan jadi guru kat sekolah rendah. Kita ada budak tadika kan. Maka kamu akan bertugas di situlah, di tadika. Ijazah, gaji banyak. Kemudian pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan siapa juga yang berminat untuk, kita ada PPKI, pendidikan khas masalah pembelajaran. Ada Allah kurniakan kepada kita, ada manusia, individu yang ada masalah pembelajaran, dia lambat belajar kadang-kadang dia huruf A ataupun huruf B tu sepatutnya dia tulis B yang kita nampak lah, tapi mereka yang ada masalah pembelajaran, B tu dia terbalik bulat tu dia terbalik.
Jangan ketawakan dia kan. Yang ni kita kena bantu. Mungkin dia sebab dia autism, mungkin dia sindrom Down, mungkin dia ada masalah lain lah masa kecil, demam panas menyebabkan epilepsi kan. Kalau bahasa kampung kita sebut sawan babi lah. Tetapi bila belajar ni kita tak sebut sawan babi, kita sebut epilepsi. Jadi kamu cikgu ni cikgu yang sangat mulia. Dia bantu murid-murid yang pendidikan khas ini. Daripada tak pandai baca butang baju, dia ajar butang baju. Daripada tak pandai sikat rambut, cikgu ni ajar murid dia sebut sikat rambut kan. Budak-budak yang khas yang OKU tu lah. Yang mungkin yang buta, mungkin yang pekak, mungkin yang bisu, maka itulah jadi cikgu yang menjaga, yang mendidik mereka ini. Dan akhirnya dah dewasa, mungkin akan jadi penyanyi, supaya mereka ni tak jadilah bila OKU, bila keluar, tak adalah kita tengok dia jadi apa orang kata jual tisu kan, tak sedekah, tak nak. Sebab tu kita nak pelajar-pelajar OKU masuk sekolah dan kita didik dia dengan baik. Dan siapa nak didik kan? Kamu ni lah, yang mana-mana siapa yang berminat untuk pendidikan khas ni, maka didiklah mereka anak-anak OKU ni kan baik supaya mereka boleh survive jadi manusia hebat. Cikgu sendiri pun ada kawan Ustaz Nabil kan, yang awak pernah tengok saya selalu live dengan Ustaz Nabil. Dia buta tapi boleh repair komputer, repair kereta, boleh repair macam-macam kan, boleh buat ruqyah, tolong orang dan sebagainya. Walaupun buta dia boleh hidup. Itu tadi. Okey, kemudian ada pendidikan khas masalah pendengaran, penglihatan je lah, buta, pendidikan rendah, kemudian seni visual, kemudian mereka bentuk teknologi pendidikan, sains pendidikan, sejarah pendidikan, bahasa Melayu. Maksudnya nak kata apa-apa subjek yang ada dekat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kamu boleh ambil melalui program PISMP ni. Okey, cara permohonan inilah mesti melalui laman website ni dan sebagainya lah. Yang ni kamu boleh baca. Ini contoh ni. So tahun lepas, maksudnya tahun ini, mungkin untuk tahun depan awak exam SPM 2022 Mac. So dalam bulan tengoklah November ke mungkin Januari ke dia keluar iklan untuk pengambilan fasa pertama tahun 2023 misalnya kan. Yang tadi ni tahun 2021, tahun ni kamu punya mungkin tahun 2022. Okay, maka tengoklah yang ni tak apa. Ini cikgu saya go through saja untuk nak masuk program PISMP ni. Okey, kita baca sama-sama, kita tengok. Ini website lah, awak boleh go through. Kemudian soalan lazim lah. Siapakah yang layak memohon pelajar lepasan SPM 2020, 2019, 2018. Ini untuk pelajar yang 2021 lah. Mungkin kamu nanti esok, tahun hadapan, keluar iklan, dia akan ubah ni lah pelajar SPM tahun 2021, 2020, 2019. Syarat dia, okey, ni. Okey, untuk program ni juga, ada juga okey, apakah perbezaan antara program ijazah sarjana muda perguruan dengan program penghantaran pelajar cemerlang ke luar negara pendidikan Islam? Ada juga dalam program ini yang mana-mana pelajar yang cemerlang dalam program ini, kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia dia akan hantar pelajar ini ke luar negara. So kalau kamu bagus dalam program ni, kamu takkan belajar di PSMP, tapi dia akan hantar ke luar negara, ke London ke manalah untuk belajar tentang pendidikan. Dan biasanya sistem pendidikan kita ni, kita berarah orang kata berkiblatkan Eropah lah, Barat. Maksudnya Britain. Apa-apa sistem yang kita bawa ni kebanyakan datang daripada sistem negara maju lah. Sama ada kita ambil konsep UK, Cambridge ataupun kita ambil konsep sekolah dekat Oxford dan sebagainya, kita bawa ke sini. So kamu belajar ni, sebab tu cikgu dah beritahu dah awal masa SPM itu, kita cerita tentang SPM. Standard SPM kita bersamaan, sama level dengan IGCE kan. Maksudnya standard pengajian di universiti di England sana. Itu standard kita. Jadi kita nak cikgu kat sana pun, kita hantar pelajar-pelajar yang bagus untuk belajar ke luar negara supaya bila dia balik ke Malaysia dia jadi cikgu yang bagus standard negara maju. So negara maju kalau awak baca cikgu dia tak ada garang-garang, semuanya lemah lembut aja. Tak ada rotan-rotan, tak ada muka bengis,
tak ada muka cengek istilah tu kan, tak ada, jerit-jerit tu tak ada. Di Eropah banyak sistem bersifat penyayang tu lah, dia akan banyaknya peluk, hug you, dia akan encourage you kan. Jadi kita nak kemahiran-kemahiran, kerajaan nak kemahiran-kemahiran yang di luar negara sana tu dibawa ke sini. Berbeza di Eropah tak ada marah-marah. Tak ada marah-marah, malah keberanian. Kalau kita tengok budak, kalau you tengok YouTube dan sebagainya, pelajar-pelajar yang sekolah rendah tu atau dia sangat confident. Berbeza dengan pelajar-pelajar di negara Malaysia, even sekolah rendah, dia takut-takut. Nak bercakap pun takut, nak tanya soalan pun takut. Macam kamu semua ni lah sekarang ni, semua takut. Tetapi di negara Eropah, pelajar-pelajarnya semua berebut-rebut dia nak bercakap, dia nak memberikan pendapat. Dan pendapat-pendapat dia sangat bernas lah, dan pelajarnya sangat suka membaca buku. Kat situlah maksudnya kepentingan kita nak cikgu-cikgu yang berjaya boleh mendidik, encourage you untuk sentiasa suka membaca buku dan banyak maklumat dan menjadi orang yang berpengetahuan. So di Eropah banyak projek-projek yang dibuat. Macam mana nak bentukkan semangat setia kawan, maka selalu buat projek teamwork. So suka sana bersosial, maksudnya sangat suka macam-macam kat negara Eropah tu, ada daripada orang Korea, international school daripada international. Jadi mereka boleh together buat kerjasama, buat blog, buat building. Tak ada isu rasis dan sebagainya. Mereka akan cuba untuk elak daripada isu rasis. Masing-masing belajar menghormati antara satu sama lain. Tak ada berlakunya hina-menghina, tu kurang. Maksudnya sistem kat sana tu agak majulah, dan kemudian kurang walaupun ada isu sosial. Isu sosial tu disebabkan dia masalah agama dia ataupun kepercayaan dia, belief. Tetapi dari segi IQ, EQ, pelajar-pelajar di Eropah yang negara maju ni dia agak lebih stabil lah berbanding pelajar-pelajar di negara Asia lah, terutama tu negara kita. So sebab itulah banyak perkara kita ambil negara kita ni copy paste saja daripada Eropah dan kita bawa ke sini dan kita sesuaikan. So contoh hari ni lah PBD Pentaksiran Berasaskan Bilik Darjah. Dulu kita ada exam kan, nak tahu orang tu pandai tak pandai, sistem dulu exam aja. Ini kelas pandai, ini kelas tak pandai kan. Jadi dekat Eropah, negara maju dah tak ada dah prinsip tu. Dia guna prinsip counselling, psikologi. Dalam hidup ni tak ada yang bodoh, tak ada yang terus pandai. Apa yang berlaku adalah proses belajar dan nak belajar, dia nak mahu dan tak mahu. Maka kalau melalui proses yang betul, cikgu yang betul, sistem yang betul, pelajar yang bagus, insyaAllah you akan jadi bagus. Konsep dia tak ada buat screaming, ini kelas bagus, tak ada. Pelajar dia sama saja dan menghormati kepelbagaian, perbezaan ataupun keupayaan pelajar masing-masing yang mempunyai keupayaan yang berbeza, yang berbeza-beza. Itu tadi. Okey, kemudian masa nak mohon tu tadi, ini tadilah nama website tadi. Kemudian berapakah pilihan bidang yang boleh dibuat? Boleh buat 2 pilihan saja masa nak mohon tu tadi. Apakah syarat minimum untuk memohon? Macam cikgu nyatakan tadilah, 5A, mesti dapat 5A lah. Ataupun lulusan SPM 2020, tiada syarat minimum yang dikenakan sebab tak ada trial maksud tu kan. Anda boleh memohon berdasarkan keputusan peperiksaan percubaan SPM, dan bagi yang tak ada percubaan boleh gunakan keputusan akhir tahun tingkatan 4. Tawaran bergantung kepada keputusan SPM sebenar. So sekarang ni UR tak ada tingkatan, tak ada exam kan, tingkatan 4 pun tak ada, trial pun bila entah tidak masuk sekolah ni kan, vaksin pun tak ada, you tak ada trial. So dia akan akhirnya nanti dia akan tengok keputusan SPM. So siapa yang direzekikan, Tuhan bagi rezeki dapatlah 5A ataupun 8A baru dah layak untuk masuk program ini. Walau bagaimanapun cikgu syorkan pada kamu, cikgu saya rasa tak layak. Tak apa. Masa tu isi je orang dulu. Soal layak tak layak tak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam tak yakin. Macam ada pelajar tingkatan yang lepas lah, kakak dan abang awak tahun lepas. Dia ingat tak boleh lepas, sekali boleh lepas. Tapi dia tak isi, so terlepas peluang ni. So isi saja dulu. Kita tak tahu rezeki itu Allah beri kepada orang tu dia tak sama. So isi je. Borang matrik isi, borang asasi isi, borang diploma isi, borang mara isi, semua isi saja. Cikgu dapatkan bimbingan daripada guru bimbingan dan kaunseling kamu lah masing-masing. Okey, adakah saya perlu menyemak syarat permohonan? Dah tentulah. Ini tak ada apa.
Kemudian bila dah dapat nanti dia akan ada ujian saringan, ujian kelayakan calon guru. Nama ujian tu EUKCG, merupakan ujian psikometrik secara talian yang digunakan oleh IPG KPM untuk saring calon latihan perguruan di IPG. Hanya calon yang lulus ni saja yang akan layak untuk saringan seterusnya. So dalam ujian psikometrik ni kita nak tengok kecenderungan awak lah. Dan dalam ujian kecenderungan psikometrik juga ada nak ukur, nak tengok tahap emosi. So kalau ada dalam kalangan pelajar ataupun pemohon yang emosi dia tak stabil, mungkin ada penyakit skizo ke bipolar, maka tak dapatlah, kita tak nak cikgu kita ada sakit berkaitan dengan kesihatan mental lah. Kita nak yang sihat dari segi mental. Sakit fizikal tak apa, tapi tak nak dari sakit mental. Cikgu yang fizikal pun kita tengok yang tahap mana. Ada yang kita terima juga supaya mungkin dia sesuai jadi cikgu buta kan, untuk pelajar-pelajar buta. Walau bagaimanapun syarat-syarat itu semua tertakluk kepada pihak KPM lah. Okay. Kemudian dalam ujian ni juga dia akan ada interview, yang mana dalam interview ni tadilah S6 ni kamu dikehendaki untuk buat satu video untuk cara-cara mengajar kanak-kanak, mengajar pelajar sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dia akan minta you buat video berlakon jadi cikgu, macam mana awak nak sampaikan maklumat. So sebab itulah kelebihan kepada pelajar-pelajar yang pengawas Encik Amira yang suka bercakap ataupun presentation dalam kelas, presentation dalam PDPR online, maka satu kelebihan you akan dapat confident level. Tapi kalau tak pernah, jarang buat, mungkin agak mencabarlah. So cikgu cadangkan belajar terus. Belajar tengok cermin, belajar buat presentation, tengok cermin ataupun buatlah program, and then you yang bagi talk dan sebagainya untuk mendapatkan confident level. Kadang-kadang you boleh bercakap, tapi kadang-kadang kita cakap tu murid-murid tak faham. Kita tengok ada juga beberapa guru kan, kalau awak tengok ialah itu kelemahan peribadi dia lah. Maksudnya ada yang dia cakap tapi tak boleh nak faham. Dia start ataupun dicuba untuk bagi faham, tapi pelajar pun tak faham-faham kan. Jadi kita nak cikgu yang boleh memberikan ayat perkataan yang sesuai dan kemudian pelajar-pelajar boleh faham, supaya dia tidak mengajar syok sendiri kan. Boleh dia cikgu cakap contoh, apakah alat yang boleh digunakan untuk itu bukan cara cikgu mengajar ya. Apakah alat yang boleh digunakan untuk menjawab EUKCG? Okay, jawapan dia EUKCG hanya boleh dijawab secara dalam talian. Oleh itu calon memerlukan talian. Itu bukan cara presentation ya. Itu bukan presentation, itu membaca. So membaca itu level sekolah rendah sesuai lah. Tapi bila you ada sekolah menengah tak sesuai membaca, you kena menjelaskan seperti mana yang cikgu jelaskan. Ayat mungkin penuh, tetapi bila you menjelaskan, dia tidak perlu gunakan ayat yang sangat penuh. Cukup ayat yang sangat ringkas, tepat dan padat, senang faham, macam tu je. Macam apa yang cikgu buat ni lah. Kamu dengar, cikgu tak guna pun ayat bombastik, nak buat macam berdebang-debang, debat-debat, debang istilahnya tu, tak perlu. Yang penting awak faham ni je. Okay. Apakah alat yang digunakan? Ini tak apa, ni you boleh baca sendiri. Ni tak bersangat. Okay, ni tadilah cikgu cakap temu duga. Adakah temu duga masih boleh dilaksanakan? Yang untuk ini taklah sebab COVID. Tapi untuk kamu mungkin akan adalah sebablah mungkin insyaAllah dalam masa bulan 10 sebelahnya ada vaksin, mungkin akan ada temu duga besar muka. So kalau yang tak ada, disuruh sediakan rakaman video. Walau bagaimanapun kita tengoklah, you kena baca. Mungkin benda ni akan berubah, mungkin akan kekal dan sebagainya. Kita akan tengok masa iklan tu, dia akan bagilah guideline, panduan untuk kamu semua. Nak jadi cikgu juga mesti ada kecergasan fizikal. Kalau bersemuka, maka dia akan minta you berlari, macam-macam lah aktiviti fizikal akan berjalan. Tapi kalau kalau tak ada buat rakaman video, penuhi je lah keperluan yang disuruh buat video lah, disuruh ketuk ketampi ke, disuruh pumping dan sebagainya. So hantar saja rakaman itu kepada pihak berkenaan lah. Sama, okay. And then tawaran dan pendapatan ni kemudian bacalah ini, okay. Ini cikgu akan ulang mesti bila dah dapat iklan. Okay, ini untuk pelajar yang lepasan SPM yang bercita-cita nak jadi seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Okay, maksudnya bila dah habis SPM, so dia kena masuk ke IPG, ambil kursus 12 bulan bahagian persediaan, habis 12 bulan kemudian baru berijazah selama 4 tahun.
Habis 4 tahun barulah dia akan dipostingkan di sekolah mana yang diperlukan. Dan tak mustahil juga kena bersedia juga dari segi mental dan emosi. Mungkin kamu akan dihantar ke Sabah, Sarawak ataupun kawasan pendalaman lah, di mana-mana ke kawasan awak asli ke dan sebagainya. Sebagai guru harus bersedialah untuk ditempatkan di mana-mana. Boleh hujung kampung, boleh juga dihantar kat bandar-bandar yang besar seperti Shah Alam, Kuala Lumpur dan sebagainya lah, mana bandar-bandar besar. Jadi cikgu dia kena ready tu, tak boleh nak pilih-pilih nak rumah, nak dekat dengan rumah, nak dekat dengan rumah atuk ke, rumah suami ke, rumah isteri ke, esok nak kahwin. Tak boleh macam tu lah. You kena bersedia lah untuk dipostingkan di mana-mana untuk you berkhidmat, berbakti kepada anak bangsa. Okay, setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu. Okay, clear ya? Ya ada, cikgu. Itu untuk yang SPM. Untuk belajar lepasan STPM pula, okay, you kena tahu macam seperti ada lagi wang ada lagi? Wang ada lagi? Ada. Okay, wang You untuk STPM. Ada cikgu. Alright. You form 6 lah, lower 6 or upper 6? Upper 6. Upper 6 ke lower 6? Upper 6. Okay, sudah ready untuk nak pergi ke universiti lah. Upper 6. Okay, you akan tengok apakah universiti yang okay, alright, thank you. Universiti yang menawarkan program ijazah pendidikan ya, you kena kenal pastilah. Tak banyak universiti yang menawarkan program pendidikan ya. Pendidikan dan you kena semak lah. So ada dan kebanyakannya universiti yang tua lah. Universiti tua ni contoh macam Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, USM. Adalah 5-6 universiti yang tua, you kena tengok kebanyakannya masih lagi ada. Dan walaupun ada tetapi penempatan dia tak banyak. Walaupun dia ada tawarkan program pendidikan, pengambilan dia mungkin satu cohort tu, batch tu, mungkin dia ambil 20 orang ataupun 30 orang dan 40 orang. Cikgu, kenapa jadi macam itu? Sebabnya adalah universiti kalau dia nak ambil pelajar-pelajar universiti dia kena pastikan ada unjuran. Unjuran dekat sini bermaksud, katakanlah kalau awak ambil 100 orang lah pelajar yang ambil pendidikan biologi contohnya, cikgu biologi. Jadi dalam masa 4 tahun ataupun 5 tahun macam itu, universiti kena pastikan bahawa kebolehpasaran graduan istilah dia. Maksudnya habis belajar, ada penempatan di sekolah menengah, ada kekosongan. Maksudnya dalam 5 tahun, mungkin ada 100 orang guru akan bersara. Ataupun maksudnya bersara. Maksudnya dia akan diisilah disebabkan 100 orang guru bersara itulah, maka 100 orang pelajar daripada universiti UPSI ini akan dipostingkan tempat di mana guru-guru yang lama itu bersara. Itu maksudnya. Jadi kenapa jadi 100? Satu masa dulu dia banyak. Sebab apa banyak? Sebab masa itu dah pendidikan ataupun ekonomi negara kita sangat bagus, sangat rancak. Banyak penempatan baru. Contoh antara tempat-tempat penempatan baru kalau di Kuala Lumpur ni adalah di Bandar Sarjana Putra, kalau di Subang Jaya ni, ataupun penempatan di Seremban, Nilai. Sekarang ni sudah penempatan dah sudah semakin yang hujung, walaupun di Rembau pun dah ada sekolah, dah ada bandar, dah ada taman perumahan. Dan bila ada manusia ramai, dah ada penempatan, ada rumah, maka sudah tentulah ada anak-anak, dah ada kehidupan, terpaksa buat sekolah. Maka buat sekolah. Bila buat sekolah, tak ada cikgu pula kan. Jadi sebab itulah universiti kena tawarkan program yang ramai, mungkin 5,000 sekaligus masuk untuk nak mengisi tempat-tempat bandar yang sedang naik pesat membangun kan. Contohnya kalau ada pelajar sini yang duduk kat Bandar Sarjana Putra Puchong tu, sekolah tu belum buka lagi tu. So kalau dah buka lagi, nanti mungkin pelajar-pelajar yang pelajar BSP dah tak pergi USJ 3 dah. Dia akan masuk ke sekolah baru tu. Dan cikgu pun akan ditarik. Bila cikgu akan ditarik, pelajar pun ditarik, maka akan berlakunya kekosongan jawatan guru. Mungkin pelajar yang lain pun akan masuk dalam penempatan kan. Walaupun kita cikgu, sekolah pun akan berkurang.
tak, kehidupan manusia makin lama makin bertambah. Sebab itulah kerajaan hari ini susah, walaupun ada pejuang hak alam sekitar kata jangan tebang pokok, jangan tebang bukit, lereng bukit. Tetapi kita tak ada pilihan sebab orang manusia semakin ramai. Sebab kalau kita tak buka tak buka tanah ataupun pembangunan yang baru, kat mana manusia nak duduk? Jadi tak nak terpaksalah tebang perhutanan mengikut prosedur-prosedur alam sekitar jugalah kan. Dia tak boleh juga buka sewenang-wenangnya. Jadi maka dibuat sekolah. So kalau duduk kat kampung tengah tu, tengoklah satu masa dulu dekat sekolah antarabangsa tu, Bukit Hili, kawasan tu, satu masa tu satu bukit yang cantik kan. Tetapi disebabkan pembangunan yang pesat di Subang Jaya, maka terpaksa digunakan tu untuk buat sekolah swasta ataupun sekolah international school ataupun buat perumahan dan sebagainya sebab untuk memenuhi permintaan. Dulu USJ ni nama dia Ulu, kawasan Ulu, kawasan hutan. Memang hutan sungguh, Ulu. Sebab tu USJ tu sebenarnya U tu untuk Ulu. Kawasan yang Ulu, yang hujung hutan kan, kawasan yang penempatan orang asli sebenarnya satu masa dulu, kampung yang banyak orang asli. Dia ada kampung, dia ada kebun ataupun tanah ataupun kawasan perkampungan yang memang Ulu. So hari ni bila berlakunya pembangunan, pesat membangun, maka diwujudkanlah bandar tersebut lah. Maka berkembang, bukalah sekolah, bukalah kedai, bangunan dan sebagainya. Okay, so bila dah banyaknya sekolah, maka keperluannya semakin banyak. Cumanya hari ini bila dah banyak, satu masa bila ekonomi tak berapa nak cantik, maka terpaksa di stop sekejap kan. Tapi walau bagaimanapun, kamu pernah baca berita baru-baru ni pun kan, dalam 2-3 bulan yang lalu, kerajaan ambil lebih kurang 17,000 guru baru kan, secara one off. Dia nak ambil guru secara ramai lah. Sebab untuk memenuhi kekurangan guru. Mungkin ada cikgu yang meninggal dunia, mungkin yang nak minta bersara awal, mungkin yang ada yang dah cukup tempoh bersara, banyak sebab dan akhirnya berlakunya kekosongan. Maka kerajaan perlu cepat untuk supaya kalau tidak, kalau satu masa ketika dahulu kalau awak pada face belajar di sekolah, sebab itulah macam sekolah di Seremban misalnya kan, ataupun sekolah UITM 3 pun asyik cikgu relief aja kan. Cikgu sakit, cikgu sebenarnya kekurangan guru. Bila cikgu relief tu sebenarnya banyaknya kekurangan guru. Maka sebab itulah perlulah ada cikgu dipenuhi supaya tidak ada relief. Bila relief ni belajar pun tak, orang kata tak, orang belajar tak bagus lah. Maksudnya you bukan belajar pun, cikgu tu suruh buat homework ataupun buka buku, buat latihan sekian-sekian, sudah balik kan. So dia tak produktif, tak ada productivity. You belajar pun lama-lama you pun bosan, ponting kelas, ponting sekolah, lama-lama pun hilang, tak tahu ke mana kan. Tapi face to face ni tak dengar pula ada cikgu relief kan. So farnya okey lah kot. Cumanya problemnya pelajar you all ni tak masuk kan. Macam malam ni lah, biasanya kalau buat program ni 100 tu dah penuh, tak muat kan. Tapi hari ni macam tak ada pula kan. Okay, tak apa. Ataupun mungkin pelajar kita tak masuk ni sebab kurang berminat untuk jadi cikgu. Tak apa. It's okay. Okay, baik. So lepas STPM, maka you all kena layaklah syarat untuk nak masuk program ijazah sarjana muda. Okay, untuk program di UPSI kan. Okay, kita tengok cara nak masuk, kelayakan, cara nak you nak cari kan. Ini antara universiti yang popular lah untuk nak bagi jadi cikgu lah. Ada juga di UPM dan sebagainya. Saya bagi contoh je. Katakanlah Wang nak jadi cikgu apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bagus, macam Lim boleh juga ganti itu Lim Sweetin ya. Chinese tapi sangat bebas fasih bahasa Melayu. Seorang profesor di Universiti Putra Malaysia. Okey, ini contoh fakulti bahasa Melayu. Kita tengok kat sini. Ini program-program di universiti ya. Kita tengok dia punya program offered lah.
Okey, ini dia punya kelayakan lah ataupun program yang dia ada. Dalam bahasa Melayu pun dia bukan cerita pasal bahasa Melayu Bahasa Melayu ni pun sangat luas. Ada ini apa ni, sarjana. Ni Dr. Falsafah PhD. Okey, ni salah maklumat. Okey, kita tengok okey ni syarat kemasukan ke ijazah sarjana muda. Universiti ini menawarkan kemasukan kepada lepasan STPM ataupun STAM Sijil Tinggi Agama ataupun pelajar-pelajar yang masuk Kolej Matrikulasi Pendidikan ataupun pelajar yang ada diploma nak buat ijazah pendidikan melalui pengajian 8 semester bermaksud 4 tahun bagi mereka yang memenuhi syarat berikut. Pertama, mestilah lulus peperiksaan SPM, lulus bahasa Melayu lah, dan sejarah atau staraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau kepujian bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau kertas Julai. Ini syarat lama lah, kertas Julai ni sekarang tak ada dah. Dan kemudian dan mestilah lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNJK 2.0 dan mendapat sekurang-kurangnya grade C 2.0 mata pelajaran pengajian. So bila dia cakap syarat ni asas, janganlah you ambil skor Wong, janganlah you fokus pada 2.0. Fokuslah cubalah untuk dapatkan 3.5 bila above lah, sekurang-kurangnya kan. Lagi dapat 4 flat lagi bagus lah. Itu ada sistem SPM. Pelajar yang lain di SPM ni mungkin tak nampak cara apa tu 4 flat apa 4.0, cikgu tak faham. Sebab memang you tak tahulah sebab you tak masuk dalam sistem tu. Tapi kalau ada kat sini pelajar tingkatan 6, insya-Allah dia faham apa maksud CG grade C NGMP 2.0 tu tadi. Okay, so kalau boleh jadi cikgu ni sekurang-kurangnya 3.5 ke atas lah, above sebaik-baiknya. You akan rasa selesa. Boleh you dapat 3.0 ataupun 2.7 misalnya, tapi compete lah you dengan orang lain. Competition untuk program ni sangat tinggi. Jadi untuk selesa, untuk bertenang ataupun tu dapatkan sebaik mungkin result lah. Mana-mana universiti pun dia akan ambil yang terbaik. Atau lulus matrikulasi KPM sebab tu jalan tadi cikgu bagi tahu tadi, sebelum ni pun nak masuk degree banyak laluan kan. So boleh juga sama ada lulus matrikulasi KPM, asasi sains UM, asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNJK 2.0 kan. Memang dia bagi yang paling minimum. Boleh pun dapat. Dia bagi minimum tetapi tak semestinya dapat kan. Misal universiti akan ambil yang terbaik. Ataupun mendapat sekurang-kurangnya pangkat jayid dalam peperiksaan STAM agama lah. Pelajar kalau ada yang ambil STAM dia tahu, dia faham lah. Atau memiliki diploma dalam bidang pengkhususan yang relevan dengan program yang dipohon dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti dan mendapat sekurang-kurangnya PNJK 2.5. Contohnya you ambil diploma kulineri, nak buat ijazah sarjana muda pendidikan, mungkin payah sikit lah. Tapi kalau awak ambil diploma pentadbiran awam, kemudian nak sambung ijazah dalam bahasa Melayu, insya-Allah boleh lah. So ada relevan sikit. Tapi tengok bukan semua yang relevan, you kena pandai lah. Yang ini kena dapat bimbingan daripada cikgu kaunseling awak lah masing-masing nak bincang benda ni. Dan kemudian mendapat sekurang-kurangnya grade C6 pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut. Matematik, minit tambahan, ketajulan dan sebagainya lah. Ini tambahan saja. Dan kemudian yang form 6 sekurang-kurangnya band 1 dalam muat Ini paling rendah je bagi. Tapi kalau lagi tinggi lagi bagus. Okey, syarat tambahan bagi program pendidikan untuk perkhidmatan dengan Kementerian Pelajaran KPM terbuka kepada warga negara Malaysia sahaja. Tadilah standard mesti warga negara Malaysia. Kalau awak Indonesia memang tak boleh. Ayah Indon tak apa, awak Malaysia. Tapi jangan tak boleh kalau awak sendiri bukan warga negara. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi 30 tahun pada tahun yang memohon. Calon taklah disahkan sihat tubuh badan oleh laporan kesihatan klinik kerajaan serta tak ada penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti kursus-kursus yang dirangka oleh program yang dipilih. Mungkin ada kata, cikgu tak ada lah kalau saya ni OKU, saya tak dipilih.
Memanglah sebab nak jadi cikgu ni sebab you nak urus budak-budak macam kamu ni lah kan yang cergas. Kalau cikgu tu tak sihat, macam mana dia nak uruskan kamu lah, nak ajar PJ, nak berlari, nak jadi coach, nak angkat barang sana, angkat barang sini cikgu kan. Jadi dia kena sihat tubuh badan juga kesihatan mental. Okey, kemudian ni undang-undang ni tak ada apalah, mestilah jangan terlibat dengan drug dadah ataupun jenayah. So bagi tahu kat kawan-kawan, jangan sama sekali terlibat dengan pelakuan-pelakuan masalah jenayah berat. Ya, kes liwat ke, rogol orang ke, kan, chat bebas ke, dadah dan sebagainya. Kalau awak ada isu tu, mana-mana pelajar yang ada isu tu, maka dia boleh dibuang daripada peringkat universiti. So ini syarat yang sangat mudah saja ya Wang, pelajar-pelajar dan tingkatan 6 yang lain. Ini saja. Ada nak tanya Wang cakap ni? Tak ada, boleh faham. Boleh faham kan? Clear. Saya guna bahasa yang mudah. Kita baca sama-sama je. Okay, so antara fakulti ni banyaklah fakulti muzik, pengurusan dan ekonomi, sains kemanusiaan contoh atau siapa kat sini yang berminat untuk belajar berkaitan dengan apa nama tu, counselling, inilah fakultinya. Mana fakulti pembangunan manusia tak silap saya, untuk kalau nak jadi cikgu counselling pun boleh. Cikgu saya macam mana jadi bila tu dia akan umum sajalah. Ini fakulti yang ada lah. Pendidikan khas, psikologi counselling, pendidikan awal kanak-kanak, jabatan pengajian pendidikan. Ni so awak boleh search sendiri. Kalau tak faham ataupun nak tahu maklumat lebih, mungkin boleh bincang dengan guru kaunseling awak lah. Okay. Ini cerita pasal belajar untuk dalam pendidikan untuk jadi cikgu. Itu syaratnya di UPSI. Kat mana lagi? Di UPM pun ada ayo je. Okay. Ini di UPM syarat pengajian kan, calon ni apa dia syarat dia ni, calon STPM. Okay, ini syarat-syarat you boleh baca sendiri je, dapat maklumat. Cari tempat yang ada keabsahan. Apa lagi program yang ada cikgu dekat UPM? So you pun boleh tengoklah program apa kat sini. Jabatan apa kan, bahagian apa yang ditawarkan, bahagian sukan, sains teknikal, kemanusiaan. Dua ada pendidikan matematik dan sebagainya lah. You boleh search. Kemudian apa yang menarik cikgu kan, lepas habis je saja you jadi cikgu, maka you kena mohon borang dekat SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Suruhanjaya inilah yang akan melantik cikgu saya ke cikgu awak semua. Inilah Suruhanjaya yang akan menguruskan pelantikan sebagai guru. Inilah mereka ni yang akan buat temu duga. One off ni yang baru ni fasa 1. Apakah bidang option yang je nak, bahasa Cina, bahasa Semai, bahasa Iban ni bimbingan dan kaunseling, dia terus bagi tahu dia. Maksudnya dia nak hantar ke sekolah mana, SJKC, yang mana maksudnya bidang ini adalah bidang yang keperluan. So macam Wong kalau nampak tengok ni bahasa Melayu ada tak? Nampaknya macam penuh kan, tak ada bahasa Melayu. Jadi you kena tengok ni keperluan, so you kena target bimbingan dan kaunseling ataupun muzik ataupun sejarah. Inilah bidang-bidang yang semakin yang berkurang dekat sekolah. Mungkin kamu minat sains lah, saya bagi tahu kat awak, cikgu-cikgu dalam bidang sains agak orang kata istilah terlebih. Maksudnya dah terlebih sebab satu masa dulu kerajaan buat dasar 60-40 cikgu belajar sains. Dan kemudian ramai yang posting dalam cikgu sains. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Option cikgu tu sains, dia ijazah pendidikan sains tetapi terpaksa mengajar bahasa Melayu ataupun terpaksa mengajar sejarah. Bahasa Melayu dah penuh ke pun sejarah, sebab cikgu bahasa option pendidikan sejarah berkurangan, ataupun dia terpaksa mengajar geografi ataupun muzik ataupun PJ, sebab itu yang kurang. Inilah yang 11-15 lah. Sebab tu awak akan tengok ada cikgu tu background dia sains tetapi terpaksa mengajar bahasa Inggeris, terpaksa mengajar sejarah ataupun mengajar civic. Sebab cikgu-cikgu itu yang berkurang dekat sekolah. Jadi dalam nak membuat pemilihan untuk menjadi cikgu juga kena bijak. Bincang dengan cikgu kaunseling awak ataupun orang-orang ataupun guru. Dapatkan maklumat yang betul. Maksudnya cikgu, kalau saya nak jadi cikgu apa yang demand, yang menjadi job demand for future. Maka job demand untuk 5 tahun yang akan datang, inilah contohnya lah. Begitu.
So kalau ambil sains boleh ambil, tetapi you akan compete lah dengan kawan-kawan yang lain ataupun you boleh juga jadi cikgu, tetapi kalau you nak harapkan you mengajar sains, mungkin dia agak sukar lah, you akan mungkin tidak akan berlaku. Macam tu lah. Ataupun kalau mengajar pun you akan ambil satu kelas saja, yang lain pun you akan mengajar bukan subjek you lah. Disebabkan kurangan. Melainkan cikgu tu memang kurang cikgu sains. Seperti apa yang berlaku macam contoh di sekolah kita lah. Cikgu Azrul option dia bukan sains, option dia pendidikan jasmani. Tetapi sebabkan kita dua guru cikgu kita, guru sains kita, Cikgu Aidil dan Cikgu Fazilah, dua-duanya ke Jabatan Pendidikan Sanggung kenaikan pangkat, maka sekolah kita kekurangan guru sains. Jadi terpaksa ambil Cikgu Azrul yang bukan option sains untuk mengajar subjek sains. Okay, walaupun mungkinlah belajar PJ itu ada sains sukan sikit, tetapi tak sama kan. Jadi bila you bukan option dia, maka sedikit sebanyak mungkin sedikit terjejas lah kan. Nak kata terjejas banyak tak, tapi sedikit terjejas juga kalau dia bukan option. Macam saya lah, tiba-tiba cikgu kaunseling disuruh mengajar bahasa Cina masalahnya. Saya bukan orangnya kan, jadi boleh terpaksa mengajar tapi takut sesat je kan, ataupun tak capai tahap. Sebab tu kalau jadi guru kaunseling, dia tak akan ada subjek lah, dia akan jadi sepenuh masanya contohnya. Okey, ini SPP. So kalau cikgu, apa menariknya jadi jadi cikgu ni? Okey, kita tengok skim gaji cikgu ya. Skim gaji PPS. Gaji 41. Ni contohnya lah. So kita ada cikgu baru macam cikgu Aina ni kan. Inilah bila dia posting baru, maka namanya adalah pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41. Loading pula ni. Okay, kalau kita tengok gaji dia inilah. Okay, awak faham ke tak faham ni? Nak cerita pun ini grade besar, grade 54. Kita ambil yang 41. Nampak tak? Nampak Nampak cikgu. Nampak. Okay, so untuk apa nama tu, gaji cikgu baru bila posting sahaja, kedudukan gaji cikgu baru adalah, you nampak ni 01234. Kalau tak salah cikgu, kedudukan dia dekat sini lah, P1 T2 dekat sini, 2,900. Ini baru gaji pokok dah. Ini cerita gaji pokok 2,900 tambah allowance. Allowance lain ya. Ini gaji pokok saja. So allowance untuk jadi cikgu bermula dengan DG 41. Okay. But loading. Okay, tadi 2,900. So dia akan tambah lagi 600 ya. Maksudnya ni tadi. Ada ijazah je automatik. Dia dapat pertama allowance keraian. Dia akan dapat ni ijazah, maksudnya dia dapat RM300. Salah ni, tak lengkap. Okey. Ini gaji minimum allowance dia. Bagi faham awak. Okey, tadi 2,900. Nampak tak ni? Macam tak nampak sangat. Saya punya line malam ni macam tak apa nak bagus lah. Slow. Okey, ada yang nampak ya? So akan dapat
yang di ilawan apa nama tu, ilawan kritikal awam nama dia, perkhidmatan awam tu RM300. Kemudian tambah ilawan rumah RM300. So you akan dapat dalam RM600. Kemudian ada ilawan apa dinamakan sebagai ilawan duduk kat bandar besar, kola lah. Kalau duduk kat bandar besar 300, kalau bandar kecil kalau tak salah saya dalam 200, itulah 200 ke 250. So tambah dalam lebih kurang 600 lah macam tu kan. Anggaplah you buy posting kat bandar besar, you akan dapat ilawan lebih kurang 600, so 2,900 something tambah lebih kurang RM600, you akan dapat dalam 3,500 satu bulan lah. Itu kalau berada di Semenanjung Malaysia. Tetapi kalau awak dipostingkan di apa nama tu, di Sabah ataupun di Sarawak, dia ada tambah lagi ilawan apa nama tu, ilawan yang mana apa dia akan tambah ikut pendalaman. So kalau duduk dekat gaji apa duduk dekat Sabah, Kudat apa sebagainya, lawan tu boleh hampir ke 2 ke 3,000 lah satu bulan. Maksudnya gaji awak jadi 2,900 tambah dalam 1,000 ke 2,000 lagi. So sebab itulah orang yang berada di apa nama tu dia mewah lah. Pertama sebab apa mewah? Dia duduk kat Sabah, dia tak boleh pergi mana-mana kan, mana ada shopping mall. Jadi duit dia terkumpul dekat situ. Kalau nak pergi bandar pun dia ambil masa perjalanan yang agak jauh kan. So dia ni lah tadi perkedilan perkhidmatan bayaran insentif pendalaman. Ini cerita dia. Dia cerita ni gaji dia. Ini cerita gaji lama ni. Sekarang masa ni gaji dah sambung kan. So maksudnya walaupun baru masuk kerja tapi bekerja bertugas di Sabah, Sarawak yang tempat pendalaman, dia boleh dapat sebulan 5,000 gaji dia. Ni. So kalau nak kumpul duit, pergilah ke Sabah, Sarawak. So you akan dapat nikmat ilawan apa nama yang agak banyak lah. Kerajaan akan bayar awak kalau awak orang Semenanjung. Okey, kemudiannya apa lagi? Kebagusan cikgu ni setiap tahun akan ada kenaikan tahunan kan. Gaji ni dia tak statik. Setiap tahun kalau you grade 41, you akan naik RM225. Kalau macam cikgu dah grade 44, setiap tahun cikgu akan naik RM250. Kalau naik lagi pangkat, tahunan dia akan meningkat. Sebab itulah ramai orang nak jadi penjawat awam. Sebab dia ada kemudahan ilawan kenaikan tahunan yang agak lumayan lah, yang agak boleh tahan lah, boleh. Kalau pandai urus duit, pandai urus hutang, insyaAllah dia mungkin dah tak kaya, tetapi kehidupan you agak stabil dan selesa lah, insyaAllah. Okay, cikgu dia akan naik pangkat bukan saja naik pangkat, malah naik gaji lah. Dia sekali harung. Kemudian tak semestinya bila awak jadi cikgu, awak akan jadi cikgu saja kat sekolah. So boleh juga jadi cikgu ataupun awak tengok cikgu-cikgu awak mungkin ada yang jadi pegawai di PPD. Kan, pegawai di pejabat pendidikan, ada yang berada di Jabatan Pendidikan, ada juga yang bekerja di Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi pensyarah kat IPG. So itu antara laluan-laluan yang dia ada lah yang untuk menjadi seorang cikgu. Okay, alright. Ada soalan lagi nak tanya? Wang ada, Wang? Okay, Wang. Okay, Wang, clear? Yeah. Okay. Memang nak jadi cikgu Yes. Alright. Semoga mendapat mencapai impian yang you dream lah. Okay, Iman Izzati, okay. Clear? Iman? Iman form 5 kan? Form 5 kan? Okay. Sazira? Okey, cikgu. You form apa? Form 5. 5 sekolah sini, sekolah 23. Tunku Durah. Dekat mana tu? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okay, alright. Nak jadi cikgu ke, Sazira? Yeah. Jadi cikgu. Okay, insyaAllah. So itulah, nanti selebihnya you akan bincanglah dengan guru kaunseling you all lah di sekolah masing-masing.
Kalau nak dapat maklumat lanjut pun boleh juga hubungi saya pun tak apa kan, ada kontak. Cikgu apa awak? Cikgu kaunseling awak siapa? Cikgu siapa? Sazira? Cikgu Nur Ida. Noida tu kawan saya pun. Okay, alright. Kawan saya masa belajar di UPM. Okay, so cikgu rasa cukup sekadar ni perbincangan kita untuk laluan untuk jadi guru. Amira pun sama ya. So Amira nak jadi cikgu ke? Tak cikgu. Tak kot kan? Okay, cuba just ada maklumat je. And then kalau ada kawan-kawan yang berminat, boleh beritahu lah. So jadi cikgu sekarang ni bukan kaleng-kaleng macam saya bagi tahu tadi. Apa nama tu? Bukan calang-calang nak masuk. Kalau tak ada 5A ke atas memang tak memang tak boleh lah macam tu. Yang form 6 pastikan CGPA awak 3.5 above lah untuk mendapat tempat sebagai seorang guru insyaAllah. Okey, sekian saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera. Semoga berjaya teruskan PDPR untuk belajar. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, Ustaz. Cikgu, terima kasih. Terima kasih cikgu. Boleh. Nak tanya soalan boleh. Amira. Okey, Assalamualaikum cikgu. Salam. Yang nak tanya soalan boleh stay lah. Okey, Amira, apa soalannya? Okey, untuk cikgu ni dia tak perlu isi kat UPU. Dia terus direct dekat website yang cikgu bagi tadi. PISMP tu tadi. Dia tak perlu jadi, dia bukan dalam UPU. Saya pernah dengar perdana platform yang matrik ni kami tak perlu isi dalam UPU sebab dia asing macam mana tu cikgu dan saya slow dan okey, tak apa. Betul. College meritokrasi pun sama juga. Dia melalui website KPM sendiri. Sebab apa? College meritokrasi ini diuruskan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. UPU tu universiti. So bapak dia berbeza. Maksudnya orang yang mengurus tu orang yang berbeza. IPG, College Meritokrasi, bapa dia adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Walau bagaimanapun matrik dia ada bahagian matrik yang lain. IPG dia ada Institut Pendidikan Guru Malaysia, pun bahagian yang lain. Tapi bapa besar dia, asas dia, bumbung dia adalah Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu tadi. Okay, clear. Amira. Aina Has ni siapa Form 5 ke Jadi cikgu kalau A-level tu apa dia, Amira? pun asing. Amira tulis tak clear. Amira tulis. Dia macam putus-putus. A-level ni pula A-level ni dekat matrikulasi ada juga kebanyakannya dia tak tawarkan A-level, tetapi program MARA dia ada offer untuk buat A-level. MARA sebab barang berkanun dan kemudian pelajar, contoh Kolej MARA Banting kalau awak pernah dengar Kolej MARA Banting, kat situ ada A-level. A-level ni adalah program lepasan SPM yang mana dapat tajaan JPA and then kemudian kerajaan nak hantar dia ke luar negara. Itu program A-level. Dia tak bagi program matrikulasi, dia masuk program A-level. So A-level kalau nak dapat tajaan daripada JPA, maka mesti result dia gempak lah. Mesti straight A. 9A straight contoh. Kalau yang ambil 8, 8A. Kalau yang ambil 9, 9A. Dia mesti straight A. Saya rasa syarat dia mesti 8A. 8A pula bukan 8A ada A2 kan, ada A tolak. Dia mesti 8A A full. Baru layak untuk dapat scholarship untuk masuk A-level. Kemudian dia akan hantar fly ke luar negara. Itu kalau nak dapat sponsor daripada JPA. Tapi kalau mak ayah kita memang macam Mak Amira ataupun siapa-siapalah Aina ni pun
yang mana keluarga yang loaded, yang dah ada takaful, dah ada simpanan, so dia boleh masuk kat swasta buat A-level. Bayarnya agak mahal jugalah, mungkin dalam 50,000 ke 100,000 Bila A-level ni belajar dekat situ setahun juga persediaan. Kemudian awak pergilah nak belajar accounting kesalahannya, nak ke Korea ataupun nak ke Japan, nak ke Amerika, pergilah. Jadi memang A-level ni satu benda yang berbeza dalam sistem lah. Kurikulum pun berbeza dan tentulah bapaknya yang mengurus pun sangat berbeza. Tapi kalau Amira nak betul-betul berminat, boleh, tapi memang you memang kena sacrifice sekarang ni untuk belajar, struggle lah. Sama ada belajar secara hard ataupun belajar secara smart. Memang tak ada masa untuk nak buang masa. Boleh, tak ada mustahil pun you nak boleh buat. You dapat je key ataupun keyword ataupun something yang tahu cara nak menjawab soalan matematik ke, soalan sejarah ke, you tahu nak spot apa kehendak soalan, bagaimanakah pattern soalan ataupun jawapan yang dikehendaki oleh pihak lembaga perusahaan, pemeriksa, insya-Allah tak ada mustahil pun boleh dia dapat straight A. No main. Maksudnya cara dia kadang-kadang bukan belajar tu belajarlah, maksud cikgu belajar PDPR tu yes, tetapi banyaknya you kena beli, korban sikit, minta mak ayah korban sikit, beli banyakkan buku latihan, buku modul, soalan menjawab lepasan SPM ataupun soal latih to be. You kena buat latih to be, Amira. Sentiasa buat latih to be, insya-Allah you akan dapat A. Matematik ke, sains ke, math, dia pusing kat situ je. Banyakkan buku longman, buku sasbadi. Soalan dia, tajuk dia sama je. Konten dia sama, cumanya cara dia tanya soalan tu berbeza. Tetapi jawapan yang diberikan tu sama. Dia kena buat, sentiasa buat dan buat. Lama-lama dia masuk dalam kepala otak. So nanti bila dapat soalan SPM, soalan yang you buat tu, yang dekat luar buat tu sebenarnya level tinggi. Nanti bila awak jawab soalan SPM, soalan dia tu adalah level dia agak lebih rendah berbanding yang you buat soalan latih to be tu. Cerita je lah. Ini kongsi kat sini je. Okey, ada soalan lagi? Boleh saja kalau tak okey. You punya. Okey, faham. Okey, alhamdulillah. So, cukup sekadar ni. Nanti kita akan kita untuk slot yang seterusnya insya-Allah. So, kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar ni. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, right.